A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Semoga ya dalam rahman Allah, semoga kita semuanya sentiasa ya di dalam pengampunan Allah Taala. Ya, alhamdulillah ya, hari ini dalam pukul 10 ya. Mudah-mudahan ya ada sesuatu yang sementara kita menunggu yang lain ya. Jadi sini Ustazah nak kepada kita semua sesuatu yang untuk peringatan ya kita bersama tentang kelebihan kita sambil Ustazah menunggu ya pesakit-pesakit sunnah ataupun mereka yang baru nak kenal dengan perubatan cara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya secara peratus 1% dan ada berita gembira yang Ustazah nak kongsikan ya kepada semua ya pesakit-pesakit sunnah ya, insya-Allah kita tengah sama-sama kongsikan dan mudah-mudahan mendapat manfaat kepada semuanya yang di luar sana. Jadi di sini Ustazah nak kepada di luar sana ya mereka yang nak tahu tentang ya bagaimana perubatan cara sunnah Rasulullah SAW masih relevan dan bagaimana untuk merawat ya penyakit-penyakit moden dan penyakit-penyakit ini di mana mereka kata tidak ada ubatnya, tetapi janji Allah itu benar, setiap penyakit ada ubatnya kecuali mati, iaitu manusia kena kembali kepada ya di mana yang diingatkan oleh Rasulullah SAW, di mana Allah Taala ingatkan berubatlah kamu, tapi berubatlah kamu sesuatu benda itu yang jauhi yang haram, jauhi yang subhat, kerana penyembuhan itu ada yang benda-benda yang di mana yang telah ditetapkan oleh Allah Taala dan juga Rasul. Jadi hari ini ya bersama-sama sementara kita menunggu yang lain kita nak kongsikan bersama-sama, sengaja saja nak kongsi kepada kita semua ya, dan mohonlah keampunan kepada Allah Taala. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha mengasihani. Jadi ini dalam surah An-Nisa ayat 105. Jadi firman pula Allah Taala yang dikuatkan dalam hadis kursi. Dalam hadis kursi ni Allah Taala kata, wahai sekalian hamba-Ku, sesungguhnya kamu melakukan kesalahan malam dan siang, dan aku mengampunkan dosa-dosa semuanya, iaitu kesalahan selain daripada syirik yang mana tidak akan diampunkan sama sekali. Menarik dan tepung aja akan menarik supaya kita ni tak sedar yang bahawa kita ni telah melakukan perbuatan mensyirikkan Allah. Kerana tahu ya rahman Allah ni terlampau luas. Bagaimana dalam hadis kursi ni pun Allah cerita tentang makhluk Allah Taala ni, manusia dijadikan ni kamu akan melakukan kesalahan. Kesalahan tu Allah Taala tak sebut dah siang dan malam. Tapi Allah itu Maha Pengampun, tetapi kecuali ya yang kita kena hati-hati iaitu kesalahan selain daripada syirik yang mana tidak akan diampunkan sama sekali. Jadi nanti insya-Allah saya akan upas ya lebih baik lagi. Dan nanti seperti firman kita, Allah Taala ingatkan dalam Al-Quran juga, sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan ya perbuatan mensyirikkannya dan mengampunkan selain pada itu kepada sesiapa yang Dia mahu, yang Allah kehendaki, dan surah An-Nisa ayat 48. Tetapi yang ini yang orang tak perasan ya, yang manusia tak sedar, ada yang kita tak tahu ya, jarum-jarum halus bagaimana untuk manusia melakukan syirik yang tidak disedari. Kalam-kalam yang kita tak sedar. Kadang-kadang satu benda produk tu dia akan mengatakan kami melindungi anda. Contohlah pen ini. Pen ini melindungi anda. Jadi kita percaya dengan kalam kata dia, kita membeli dengan kalam kata-kata itu dan dengan logo lambang yang kita memilikinya ya. Itu yang anda kena sedar dan berhati-hati. Ya, kadang-kadang benda-benda yang kita kena sedari kalau orang kata kita buat benda ni melindungi diri kita, menyelamatkan kita dan sebagainya, jaga kalam-kalam. Kadang kita tak sedar kalam-kalam, kadang-kadang benda yang mengatakan orang kata konon kita katakan kita jaga kita dan sebagainya, perkataan-perkataan yang perlu dijaga ya. Sesungguhnya pengampunan Allah luas, tapi ingat kata-kata yang boleh menjatuhkan manusia ini syirik kepada Allah Taala. Ini yang Allah Taala amat ambil berat, dan berhati-hatilah kita semua. Jadi inilah Ustazah nak buka bunga-bunga. Nanti Ustazah nak tengok sementara nak menunggu pesakit-pesakit sunnah, Ustazah nak dengar masing-masing ada respon ada yang bercakap dalam Telegram dengan Ustazah ada beberapa tindak balas dan sebagainya. Mereka belum lagi menggunakan Al-Warid, mereka belum menggunakan Fatih Ahmad dan Fatih Asfa.
Tetapi subhanallah, kesabaran mereka, yang mereka ikut satu persatu yang Ustazah berikan. Okey, tinggalkan macam ni. Dan ada berita gembira yang nanti Ustazah akan nak sampaikan, apa yang ada di atas meja yang akan Ustazah tunjuk kepada semuanya. Sesuatu yang Persatuan Perubatan Sunnah At-Tibu Nabawi di bawah pimpinan kita Ustaz Haji Zaidi bin Tohirin. Bagaimana kita nak membantu orang-orang awam, kadang-kadang kilang tu tak tahu pun bahawa yang dia memiliki grade-grade yang selamat, dan grade-grade dia adalah grade perubatan minyak zaitun, habatus sauda dan sebagainya. Sebab yang macam ni kita nak tahu ini grade nombor berapa, yang ni grade nombor berapa kan. Yang ini di mana Ustazah akan tunjuk beberapa banyak perkara yang supaya di mana inilah persiapan kita semua, umat Islam menjadi dengan agama sahaja kita memahami agama, minda kita, akal kita ni Allah Ta'ala beza binatang dengan manusia ialah akal. Manusia bila diberi akal, tanda manusia itu ialah dia berfikir. Jangan kita zahir aja manusia, tetapi kita tidak menggunakan akal untuk kita berfikir. Sebab itulah manusia itu diberi oleh Allah Ta'ala. Saya rasa bersyukur sangat walaupun orang-orang baru yang masuk, yang baru-baru ni tengok, mereka bersungguh-sungguh bila ada mula proses-proses racun keluar, mereka pun dengan tenang, dan mereka Ustazah kata nak teruskan juga ke? Bila dia kata mak saya kata tetap nak teruskan juga Ustazah. Bila kata nak teruskan, subhanallah, itu memberi semangat kepada Ustazah untuk teruskan perjuangan memperkenalkan di luar sana bahawa perubatan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 100% di mana memberi penyelesaian kepada manusia untuk melawat penyakit-penyakit yang terkini, zahir dan batin manusia. Jadi di sini sambil kita menunggu kepada yang lain, daripada diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mohon keampunan kita biasa dengar sebanyak 70 kali sehari semalam. Ini hadis sahih hasan, maknanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksum daripada dosa dan sebagainya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sentiasa mengajar kepada umatnya, mengajar kepada manusia, jangan menyombongkan diri, jangan rasa diri kita betul, Jadi pesakit-pesakit yang di mana apabila ada proses-proses keluarnya kimia racun di dalam tubuh badan kita, apa yang perlu kita lakukan? Kalau kita tahu besarnya nilai apabila kita berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini kalau kita nak faham istighfarnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan tersebab daripada dosa. Tapi istighfarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan berpunca daripada dosa, tetapi sebab mahukan bertambah darjat kerana setiap hamba Allah yang menganggap dirinya mempunyai kekurangan, yang kita rasa kita ni ada kekurangan dalam jiwa kita, ada kekurangan dalam diri kita, menganggap diri dia bukan berpuas hati, bukan rasa macam kita puas hati dengan ibadah kita dan sebagainya. Kalau orang yang tahu dia adalah hamba, dia adalah makhluk, dia akan merasai, ya Allah. Sebab itulah kita bila kita berubat cara sunnah ni merawat zahir dan batin kita. Jadi pesakit tu kena faham. Allah Ta'ala tegur, ambil pengajaran daripada sakit kamu. Jadi ambil pengajaran daripada sakit kamu. Jadi ambil pengajaran daripada sakit kita. Apa yang Allah Ta'ala beri rahmat, apa yang Allah beri kebaikan kepada kita semua tentang sakit kita. Jadi di sinilah yang Ustazah nak sama-sama pesakit sunnah, bila kita tengok Ustazah kata apa sabun shampoo luar yang you all pakai dulu-dulu semua ni, macam baru-baru ni lah ada pesakit dia bermesej sama Ustazah, Assalamualaikum Ustazah nak tunjuk telegram sebab handphone Ustazah tu satu, kalau you all tengok malam ni ada mesej tentang barang-barang di post yang tempahan-tempahan dengan persatuan. Jadi mereka tengah buat kerja, jadi Ustazah cuma ada satu handphone. Kadang Ustazah akan boleh tunjuk telegram. Dan dia mengatakan, Ustazah saya beli saya dah makan sena, tapi berak dia warna hijau. Saya kata sena tu bukan warna hijau. Saya cakap macam tu. Dia kata, saya kata nak tahu ya atau tidak, tengok perkembangan, teruskan makan dan tengok sampai berak tu warna lain. Normal balik warna lain.
Sebab Ustazah kata sena tidak ada bahan kimia. Ustazah kata tidak ada bahan pewarna dan sebagainya. Orang yang hari tu berak, sebab Ustazah kata tengok ubat apa yang you all makan. Sebab dia yang pesakit kita yang hari tu dia ambil ubatan-ubatan di luar sana yang warna hijau. Maknanya itu ada pewarna-pewarna dia dan sebagainya. Tetapi ya bila dia tengok dia punya seronok, dia kata betul lah Ustazah, baru ni saya berak dan memang nampak dia balik pada warna yang lain. Jadi di sinilah ya Ustazah nak beritahu pada pesakit semuanya, insya-Allah ya, jadi kita membuat persiapan dalam diri kita sendiri dan di mana Persatuan Perubatan Sunnah ini akan mengajar kepada anda. Kadang-kadang kita tak tahu apa yang kita nak buat dan sebagainya, dan apa yang persatuan sedang lakukan, bagaimana, apakah kelas kita 9 hari bulan 10 ni ya, apa yang nak disampaikan oleh YDP, nak menjadikan sebuah rumah tu dapur ni, saya tunjuk gambar dapur ni, dapur kita nak jadikan ialah hospital sunnah di dalam rumah masing-masing. Jadi dapur. Kenapa dapur? Jadi di situlah nanti kita nak cerita tentang penelitian ya, ketelitian kita tentang dapur ni. Dan yang kedua, dan menjadikan isteri kita, menjadikan suami kita ya, mereka adalah doktor, dan seorang doktor perlu ada ilmu. Seorang doktor mesti ada keyakinan yang kuat. Jadi seorang doktor perlu ada keyakinan yang kuat. Keyakinan kuat kepada siapa? Dan dia tahu keyakinan dia kuat kepada Allah dan juga Rasul, dan sebab itulah keyakinan dia ya, dia tidak boleh campur-campur. Sebab tu kadang-kadang orang tak boleh marah Ustazah ya. Takkanlah kita nak kalau nak berbuat cara sunnah yang ni tak boleh campur. Memang tak boleh campur. Itu menunjukkan keyakinan. Tinggalkan ya, benda-benda luar tu kita tertinggalkan. Sebab nanti bila kita belajar, sebab kita tak tahu bahan-bahan yang digunakan, itulah punca penyakit. Suplemen luar tinggal, ya kita tinggalkan. Sebab dia akan tengok nilai kesihatan kita itu bila kita tinggalkan benda-benda yang menyebabkan minda kita selama ni, kita kerana apa? Dirosakkan benda-benda yang macam ni. Jadi ini dia yang anda, kalau anda berkenalan dengan Persatuan Perubatan Sunnah At-Tibbun Nabawi di bawah pimpinan kita Ustaz Haji Zaidi, iaitu Persunnah, anda akan rasa subhanallah. Tengok di sini Ustazah menunjukkan di sini Ustazah nak tunjuk ada rahsia dia. Kalau di sini ya, kita ada rahsia kita. Ini bukannya biasa punya, tetapi di sini ada rahsia-rahsia dia ya, bahan-bahan rempah yang mana kita akan ajar ya, dengan baunya kita boleh tahu di mana benda-benda khasiatnya dan kebaikannya, supaya kita masak sesuatu yang nilai kesihatan kepada ahli keluarga kita. Jadi dalam masa yang sama, Ustazah akan tunjukkan sesuatu. Kadang-kadang bila pesakit kata, Ustazah, bila demam kita tak lalu nak makan. Jadi bila tak lalu makan, kita nak buat macam mana? Lepas tu kadang-kadang kita nak bagaimana untuk tambah darah dan sebagainya. Bagaimana solusi perubatan cara sunnah Rasulullah SAW. Kefahaman kepada kita semua. Katalah wanita tu datang haid dia melebihi dalam tempoh 15 hari. Jadi apakah berlaku, yang keluar itu ialah darah kotor, dan bagaimana untuk stabilkannya. Jadi di situlah kita akan belajar sesuatu ilmu yang lebih bermanfaat dalam TikTok Sunnah Tidak Pernah Berbohong. Jadi insya-Allah ya, jadi di sini Ustazah nak kongsi kepada kita semua, kita ingat sama-sama kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar kepada Allah Taala 70 kali sehari semalam. Ya. Kenapa? Bukan kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebab dari dosa, tetapi menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan dirinya adalah seorang hamba kepada Allah Taala, manusia yang merendah diri kepada Allah Taala, tahu dia adalah makhluk yang lemah, walaupun boleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bulan terbelah dua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana semua tahu melalui Isra dan Mi'raj dan sebagainya, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingat kepada umatnya akhir zaman bahawa kelebihan kekuatan seorang hamba itu apabila beristighfar mampu memberi sesuatu impak yang besar kepada kita semua. Jadi ini yang Ustazah nak menceritakan kepada kita semua, supaya sekurang-kurangnya malam ni malam istimewa, malam di mana kita beristighfar bukan kerana kita berdosa, tetapi bagaimana cara Allah Taala menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi di sini kita sama-sama dalam di mana Allah Taala ingatkan
Di mana Allah Ta'ala katakan istighfar Nabi SAW bukan berpunca daripada dosa, tetapi sebab mahukan bertambah darjat di sisi Allah Ta'ala, kerana setiap hamba Allah yang menganggap dirinya mempunyai kekurangan di dalam berbuat ibadat akan diangkatkan Allah Ta'ala darjatnya. Ini Allah Ta'ala angkat. Jadi pesakit-pesakit sunnah apabila dalam proses racun keluar, ya Allah, ini kita dosa kita sendiri. Makan apalah dulu tak pernah teliti. Kita pakai sabun apalah kita tak pernah teliti. Kita pakai shampoo apalah kita tak pernah teliti. Sebab kita dulu tidak mahu teliti dengan setiap apa yang masuk dalam mulut kita, darah kita, dan kita mempercayai kajian-kajian yang hingga kita abaikan apa dia kandungan di dalam Al-Quran. Kita tidak ambil tahu pun. Sehingga memudaratkan diri kita apabila umur kita dah 30, 40, 50, kita nampak kesannya. Sebab tu benda tu sikit-sikit akhirnya inilah yang mendatangkan penyakit kepada manusia. Okey, jadi di sini sepotong hadis juga menyebut barang siapa merendahkan dirinya kerana Allah Ta'ala diangkatkan oleh Allah Ta'ala. Jadi kadang-kadang jangan kita rasa diri kita ini tak berdosa, macam tak ada apa-apa. Ustazah sebenarnya lebih susah hati. Kalau ustazah katalah kalau kita tidak diuji oleh Allah Ta'ala, jauhnya kita dengan Allah Ta'ala. Sebenarnya orang yang diuji dengan Allah Ta'ala ni, orang itu dipandang oleh Allah Ta'ala. Bila waktu saya kata perbuatan sunnah bukan black magic. Tetapi yang kita nak black magic ialah jiwa kita. Bagaimana keyakinan kita. Kita lihat, ya Allah Ta'ala tunjuk satu persatu apa yang kau dah lakukan dekat dia Allah Ta'ala tunjuk kat dunia ni supaya kita boleh memperbaiki yang salah dekat dunia ni. Sebab bila kita dah mati, dah susah dah. Sebab setiap perbuatan kita ni akan dihisap oleh Allah Ta'ala. Kita zalim diri kita sendiri akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Setiap lidah kita ingat kita bercakap secara gurau. Setiap gurauan itu ingat ada malaikat yang akan mencatat. Malaikat apa yang mencatat? Komen. Jadi sementara Alia dah ada. Alia kat Sining ada tak? Jadi Alia dah ada. Sining kalau ada, kalau boleh Ustazah nak bercakap dengan Kak Sining untuk kita kongsi orang awam di luar sana nak tahu tentang perubatan cara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana anak Kak Sining ni orang Sabah dan beliau jauh dengan ustazah, tetapi beliau tekad memang awal-awal tak salah ustazah, beliau berubat cara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mula-mula diuji, anak dia ialah muka dia jadi macam belon. Muka anak dia jadi belon. Bukan itu saja, anak kecil dia pula jadi tiba-tiba jadi sawan dan sebagainya. Jadi nanti kita akan kongsikan. Dia kena dengar daripada mulut-mulut pesakit semua. Dan semua pesakit tu ada rekod-rekod dia dalam Telegram Persatuan Dan di sinilah cuma ustazah tak boleh sebab hari ini telefon Persatuan tu ada dekat pejabat, sebab diorang tengah selesaikan urusan pos ustazah tu cepatkan sebab sakit dah mula ada tindak balas. Jadi kita segerakan. Jadi dari bagaimana Allah Ta'ala ingatkan bila kita beristighfar kepada Allah, bila kita tidak mendapat ujian daripada Allah, bila kita rasa kita ibadah tak merasai keseronokan, kita rasa cepat, kita nak cepat segera habis solat dan sebagainya, jiwa kita tak tenang dalam solat, dan kita kena susah hati. Yang susah hati kita kena banyak beristighfar kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Bila macam tu Allah Ta'ala takut Allah Ta'ala tu jauh dengan kita semua. Sebab tu kadang-kadang kita susah. Jangan tanda Allah Ta'ala sayang seseorang itu, Allah Ta'ala menguji. Kita lihat bagaimana Allah menyayangi Rasulullah SAW sepanjang daripada Rasulullah SAW itu lahir daripada ni diuji dia bertubi-tubi. Tanda Allah Ta'ala sayang. Jadi kasih sayang Allah Ta'ala dengan kasih sayang manusia tidak sama. Jadi kita manusia, apa yang Allah Ta'ala nak beri kepada kita semua. Jadi apa dia nilai Islam tu yang sebenarnya. Jadi di sinilah ustazah nak beritahu kepada kita semua. Jadi kita beristighfarlah juga kepada Allah apabila dalam jiwa kita hilang semangat untuk beribadah, hilang semangat untuk berzikir. Bila jiwa kita tidak lama tidak diuji oleh Allah, bila kita tidak ada kerinduan di dalam hati kita, kita kena banyak beristighfar kepada Allah Ta'ala. Kerana apa? Takut kita dalam kehidupan di dunia ini, kita dalam keadaan istidraj. Kadang-kadang manusia ini kita lihat bagaimana mereka melalui kehidupan dunia. Dan sebab tu ada kalanya sakit itu sebenarnya itu adalah tanda
bahawa Allah Ta'ala menyayangi kamu. Jadi cuma Allah Ta'ala minta kamu balik-balik. Setelah kamu berubah cara di luar dan sebagainya, selagi Allah panjangkan umur kita, kadang-kadang dah hancur. Kadang-kadang kita tengok orang kan dalam dah viral tu, kadang-kadang tengok otak dah sebahagian, kadang-kadang orang ni dah sampai dah bengkak sini, tapi Allah panjangkan umur dia. Kerana apa? Allah lebih tahu. Kerana Allah Ta'ala nak umat Nabi Muhammad SAW. Kerana Allah Ta'ala tahu kebaikan-kebaikan dia lakukan dan manusia tidak tahu. Kadang-kadang dia baik dengan kucing aja. Kadang-kadang baik dengan kucing pun Allah Ta'ala nilai, dan Allah Ta'ala cuba mencari jalan keluar untuk selamatkan umat Nabi Muhammad SAW daripada kesusahan besok hari di akhirat besok. Hari ni keluar darah. Kak Umi Samsia hari ni keluar darah dekat mana tu Kak? Kak Samsia boleh komen hari ni keluar darah kat mana? Jadi di sinilah yang Ustazah nak ingatkan, kita banyakkan beristighfar kepada Allah Ta'ala. Daripada Abu Hurairah diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang hamba Allah itu melakukan sesuatu dosa, apabila manusia itu melakukan dosa, dititikkan di dalam jantung hatinya dengan setitik hitam. Jadi jika ia mohon keampunan dan bertaubat, hatinya menjadi jernih bersih. Jika ia kembali melakukan dosa, hatinya bertambah kelam hingga menebal. Dan itulah yang dinamakan ra'ad, iaitu karat hatinya. Seperti mana disebutkan oleh Allah Ta'ala, sekali-kali jangan begitu, bahkan telah berkarat, iaitu hati mereka kerana doa yang telah diperbuatkannya. Dari dalam ini yang Ustazah nak beritahu ialah tentang jantung hati kita. Sebab itu bila you all berubat cara sunnah, sesiapa orang-orang baru yang saya kata untuk baik, dan siapa yang ada efek mata dia keluar air bisa dan sebagainya. Sebab nak baikkan kita punya seluruh tubuh badan kita, ia berkaitan dengan sistem jantung. Jadi jantung ini penting. Sebab tu Ustazah bila tengok pesakit, Ustazah akan bagi sukatan. Ustazah tolong hantar balik dalam Telegram Sunnah Tidak Pernah Berbohong. Ada orang bertanya dengan Ustazah tentang habatus sauda. Kalau sesiapa boleh ingat, kongsikan balik. Sebab Ustazah tak boleh buka Telegram dalam persatuan, sebab Ustazah cuma ada satu handphone ni pun sedang digunakan. Boleh tak sesiapa yang kongsi balik? Dan ada yang bertanya, benar ke kalau kita makan habatus sauda ni boleh rosak bahagian tertentu dan sebagainya. Jadi Ustazah kata tunggu nanti Ustazah kat TikTok live, Ustazah nak akan bercerita tentang ini. Sebab Ustazah nak supaya ataupun ada sesiapa yang nanti boleh membaca dengan Ustazah, atau Ustazah nak Syahrul. Ustazah tak tahu Syahrul TikTok atas nama apa. Ustazah tak tahu TikTok nak Syahrul ada. Syahrul ada ke? Ataupun Wawa ke? Ataupun Taki ke? Boleh tengok? Siapa yang boleh tengok tolong Ustazah. Yang dalam pertanyaan dalam Telegram persatuan kita tu. Cuba tengok ada dalam Telegram persatuan kita ada yang bertanya tu. Siapa yang boleh tolong Ustazah ingatkan balik. Okey, penyakit darah, penyakit keturunan saka. Jadi kalau boleh yang penuh, Ustazah nak yang penuh punya. Yang ada orang bertanya, orang awam bertanya dalam Telegram Sunnah Tidak Pernah Berbohong. Jadi saya kata Ustazah nak jawab, tapi Ustazah nak jawab dalam TikTok. Jadi itu yang Ustazah nak, supaya kalau boleh tak boleh kopi. Kalau cuba Alia boleh tak Alia bacakan? Nanti Ustazah boleh masukkan Alia untuk bacakan. Dan nanti boleh kita kongsikan pada yang lain ramai yang kata ada yang mendakwa kita makan habatus sauda boleh menyebabkan kerosakan hati dan sebagainya. Jadi benda inilah Ustazah akan menjawab dalam TikTok supaya benda ini jelas apa yang disampaikan. Okey, jadi di sini insya-Allah sementara tu di sinilah kita, sebab tu bila kita berubat cara sunnah Rasulullah SAW ini yang Ustazah nak tanam dulu penyakit hati kita, jantung hati kita. Jadi di sini kita kena faham, dan insya-Allah bila kita dalam kelab bersama dengan YDP Persatuan Perubatan Sunnah, kita dia akan menceritakan lebih mendalam bagaimana. Sebab tu Ustazah nak nilai seorang pesakit sunnah tu ialah sesuatu dalam jantung hati mereka. Jantung hati mereka ini mempercayai apabila setiap penyakit ada ubatnya kecuali mati, dan di mana Allah Ta'ala menjaminkan tidak ada sesuatu penyembuhan, sesuatu daripada yang haram dan meragukan. Dan bila Ustazah kata tinggalkan benda-benda di luar tu,
tinggalkan benda-benda di luar dan ikut betul-betul yang saya kata. Ada minyak zaitun grade perubatan, habatus sauda grade perubatan, di mana di situ ada madu-madu yang dikatakan untuk kesihatan, ada madu untuk untuk sekadar, dan ada madu perubatan, ada madu kesihatan, dan ada madu kesihatan ni madu yang untuk dibuat, ada madu yang untuk diganti kepada gula. Gula tu tak bagus, jadi jadikan madu tu dan kita ganti dengan madu. Itu madu tu dia nilai dia madu yang macam mana. Ada madu yang kata nilai dia hanya sekadar untuk nilai yang sekadar menjaga kesihatan, tapi nilai perubatan apabila dalam tubuh badan manusia dah rosak, dah kronik, bagaimana apabila sesuatu jadi usus dia dah tak berfungsi dan sebagainya, apabila dah ada kerosakan di bahagian hati dan sebagainya. Jadi di sinilah yang kita akan sama-sama belajar tentang benda yang besar, iaitu Ustazah nak beritahu, iaitu dimaksudkan dengan grade perubatan. Jadi di sinilah Ustazah perlukan you all cuba kalau boleh type apa yang ada pertanyaan dalam Telegram Persatuan, dalam Telegram Sunnah Tidak Pernah Bohong. Jadi sementara Ustazah menunggu komen-komen tu, okay, dia kata tadi kalau banyak ambil habatus sauda boleh menjejaskan hati. Soalan dari tu, dia ada darah tinggi, doktor beri ubat tapi dia tak boleh makan ubat. Okay, lagi apa yang jadi selama 10 tahun dia bertahan dengan habatus sauda. Lagi tolong sambungkan. Tada tak dapat nak tengok. Kalau boleh bagi yang dalam bentuk yang ditanya tu dalam bentuk yang penuh, supaya Ustazah boleh menjawab mesej soalan yang dia tadi tu. Jadi di sini yang Ustazah nak beritahu. Jadi dia kata ambil habatus sauda boleh menjejaskan hati. Baiklah. Kalau Ustazah nak ceritakan, sebab itulah dalam Persatuan Perubatan Sunnah At-Tibun Nabawi kita, itu Persuna, PERSUNA, di bawah pimpinan kita, YDP kita ialah Ustaz Haji Zaidi bin Tahirin. Apa peranan persatuan kami? Peranan persatuan kami pertama, di mana orang awam yang benar-benar nak faham ni apa dimaksudkan tentang tentang perubatan cara sunnah yang betul dan tepat. Sebab tu kita memperkenalkan pada orang awam, kita nak maklumkan orang awam ada madu, ada minyak zaitun grade perubatan, ada minyak zaitun bukan grade perubatan, ada habatus sauda grade perubatan, dan ada habatus sauda bukan grade perubatan. Sebab itulah jadi sebab itu dia kata, sebab kita nak beritahu kepada orang awam. Sebab tu Ustazah kata bila you all datang jumpa Ustazah, nanti you all akan jumpa banyak benda-benda orang dah kerosakan di dalam hati. Kalau dia kata orang dah makan terlampau banyak habatus sauda, rosak paru-parunya, rosak hatinya, sebab tu Ustazah kata habatus sauda luar, minyak zaitun luar, madu di luar. Ustazah kata pun berhenti. Kenapa Ustazah suruh berhenti? Sebab Ustazah kata kalau betul-betul nak berubat, di bawah dipimpin, maknanya diberi nasihat oleh Persatuan Perubatan Sunnah At-Tibun Nabawi, di bawah YDP kita Ustaz Haji Zaidi bin Tahirin atau Ustazah sendiri, dengan syarat diikut. Di mana kita persatuan, kita dah siap kita cari, tapi cuma kena sabarlah. Nak cari grade perubatan tu bukannya senang kan. Jadi kita terpaksa, jadi di sini kita ikut giliran masing-masing. Jadi bila dalam masa sama sakit di mana penyakit hati tu doktor kata dah kronik, tak boleh dirawat, di luar sana pun dah tak boleh rawat, tapi dengan benda yang mereka kata tu kami menggunakan di mana habatus sauda grade perubatan ada sukatan, ada cara yang tekniknya. Sebab tu bukan dimakan menggunakan logik akal ataupun mengikut hawa nafsu. Yang ni kita akan bawa. Jadi di sinilah kita akan ajar bila kita kata berubat cara sunnah Rasulullah 100%. Nak tahu ya atau tidak, lalui sendiri. Lepas tu kita tengok kesan-kesan dia, apa tindak balas berlaku. Jadi kita akan join dalam grup di mana di situ adalah mereka pesakit-pesakit yang memang total berubat cara sunnah Rasulullah 100%. Sekiranya Ustazah tengah sibuk, Ustazah tak menjawab mesej, boleh bertanya dalam mereka. Kalau misalnya mereka salah, Ustazah akan betulkan balik. Sebab Ustazah yang tahu tentang sejarah perubatan sakit dan apa yang pesakit makan. Jadi dengan
Kalau dia kata boleh merosakkan, ya, ustazah tak menafikan, ya, sebab apa? Sebab memang ada orang datang kepada ustazah, ya. Orang tu, ustazah kata masa orang nak jumpa dengan ustazah dulu, ustazah kata bawa minyak zaitun atau batu soda yang you all beli di luar sana. Bawa jumpa ustazah. Saya kata bawa. Masa orang nak jumpa dengan ustazah memang, ustazah akan terangkan. Ya, ustazah kata, okey, ini yang dia bawa. Okey, ini daripada persatuan. Ustazah tunjuk ni daripada persatuan. Ini daripada persatuan. Ustazah tunjuk kita punya minyak zaitun yang grade perubatan kita ada, sebenarnya kita ada 40 jenis. Dan setiap jenis itu ialah berbeza-beza dan kita ambil grade yang terbaik. Cuma yang lain tu dia ada grade dan ada caranya. Lepas tu kita ada Pati Ahmar yang grade 1, 2, 3. Itu pesakit biasa semua nak grade nombor 1. Sebab mana yang dah kenal dia orang nak grade nombor 1. Dia orang tak nak grade nombor 2, nombor 3, nombor 4 dia orang tak nak. Ya, jadi di situ kita bagi mereka rasa. Dan mereka nilai sendiri. Dia letak habatus sauda di luar, di tangan, you akan rasa tangan kita akan jadi panas. Tetapi bila letak ya minyak habatus sauda yang grade perubatan, dia tak akan berlaku macam tu. Sebab itulah habatus sauda yang grade perubatan, pesakit sunnah yang berubat di bawah dijaga oleh dalam persatuan kami ni, ya, pesakit-pesakit ini, ya, mereka ni dipantau dan mereka ini dijaga dan sebagainya. Mereka ini di guide, dalam guide kita ni. Sebab kita tak ada hospital, kita tak ada apa, tetapi keyakinan dan apa yang mereka lalui nanti saya kongsi secara live. Saya akan kongsi pada you all semua, akan dengar daripada pesakit dan sebagainya. Jadi di situlah ya pesakit akan nampak. Sebab daripada persatuan kita, ya, kita Pati Ahmad kita ni, kita nak beritahu daripada persatuan habatus sauda kita ni, dia boleh dimakan untuk ibu yang mengandung, baby dan sebagainya. Itu nak menunjukkan benda tu selamat. Tapi kalau habatus sauda di luar, bolehkah digunakan untuk baby? Bolehkah digunakan untuk wanita yang mengandung? Tak boleh. Sebab tu pernah ada orang datang bawa, ada orang kata dia madu, kono-kono dia jadi iktiraf. Dia bawa pasaran dan sebagainya. Saya kata mari sini, saya dah tunjuk. Ni nak tahu madu yang betul-betul grade perubatan, yang kata nombor 1 yang betul-betul. Bagi rasa beza sangat. Inilah tujuan persatuan kita, ya, untuk memberi kefahaman kepada orang awam, ya, tentang grade-grade perubatan. Jadi kalaulah ada yang mendakwa, ya, makan habatus sauda, cuma ya kita kena faham. Ya, kita menolak kalau kata 4 in 1, 6 in 1, minyak zaitun, campur habatus sauda, campur jadi rojak. Ya, 5 in 1, 6 in 1, tolaklah 100%. Kalau dalam bentuk kapsul dan sebagainya, tolaklah 100% untuk demi kebaikan anda semua. Ya, tolak. Bukan salahnya benda tu. Yang salahnya ialah itu yang kita kena faham. Orang berniaga kita kena faham. Sebab tu kita, ya, orang berniaga dia takkan bertanggungjawab. Ya, sebab apa? Diorang dah buat, diorang tak ada bertanggungjawab. Sebab tu kami persatuan. Kalau kita buat, ya, kita dah cakap you tinggalkan yang ini, kami akan jaga. Lepas tu kita akan tanya, nak teruskan atau tidak. Ini apa dia? Ini racun steroid. Kalau racun steroid ini, you nak buat macam mana? Ini yang kita nak beritahu. Supaya di luar sana mendapat kita pastikan, ya, sampai dia lihat, ya, penyakit mereka ini semakin baik. Dulu susah nak berak, dia mudah berak secara normal. Dia bukan dipaksa, bukan kerana ubat dia makan ubat ni, dan bukannya selama-lamanya. Contoh, ya, dia terus selama-lamanya makan sena. Setiap kali nak berak mesti makan sena. Kita tak buat macam tu. Persatuan kita tak buat macam tu. Ya, Pati Ahmad macam ni habatus sauda, bukan. Kita bukan macam tu. Sebab tu mizaz, keseimbangan. Lepas tu you all akan kenal tentang mizaz yang faham, ya, mizaz tentang keadaan pesakit dan sebagainya, cuaca di luar, makanan tu sendiri. You all kena faham benda-benda yang macam ni. Itulah tujuan, ya, kami buat, ya, di luar sana untuk belajar tentang perubatan cara sunnah Rasulullah SAW. Ya, supaya kita siapa yang betul-betul tekad nak belajar, nak menjadikan perubatan sunnah Rasulullah SAW ini sebagai penubat dan penawar. Saya nak membuktikan kalau orang berubat cara sunnah, kalau kakinya warna hitam dah busuk, bagaimana dengan perubatan sunnah sehingga kakinya menjadi elok. Dia jadi sampai jadi elok. Sebab kami nak membuktikan. Tetapi perubatan sunnah bukan black magic macam you all sangka. Makan macam kita makan ubat-ubat demam hari ni, kan nanti boleh baik cepat. Dia akan merawat dahulu. Dia akan keluarkan racun-racun. Sehingga kita nampak, ya, perubahan dalam tubuh badan kita. Baik ibarat kalau dalam datang dengan ustazah dalam keadaan bertongkat, bila lama kelamaan, bila kita berubat cara sunnah, kita akan nampak, ya, kehebatan yang subhanallah.
Subhanallah. Maknanya kita berjalan tanpa pakai tongkat. Itu yang kita nak buktikan. Jadi di sini sebab itu kita guide orang-orang awam supaya orang awam memahami tentang perubatan cara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan betul dan tepat. Jadi kita jangan ada orang dia kata oh kita beli ni. Kau contohlah kata sena ni baik-baik ni, salah. Sebab kalau you makan sena sedangkan sistem usus tak baik, jantung tak baik, you punya saraf tak baik, jadi tidak elok untuk makan sena. Jadi sebab tu kita ni ada cara dan kita tengok. Sebab tu Ustazah minta hantar gambar tekak dan sebagainya untuk Ustazah nak lihat permulaan. Nanti bila jumpa Ustazah akan cek. Sebab tu bila datang cek dengan Ustazah semuanya secara percuma. Konsultan dengan Ustazah pun secara percuma. Tak ada apa-apa bayaran. Sebab apa kita suka orang nak berubat cara sunnah ni, kita suka. Sebab apa bila mereka berubat cara sunnah, mereka akan rasa subhanallah beza sangat. Okay. Jadi Allah Ta'ala ingatkan pada kita. Dan salah satu yang menyebabkan manusia ni tidak boleh berfikir, gunakan akal ialah makanan yang halal, tetapi kita makan melampaui batas. Kadang-kadang benda ni halal. Ini halal, kita makan banyak-banyak. Kita makan yang melampaui, menyebabkan otak kita susah untuk berfikir. Sebab tu kita kena faham betul-betul. Sebab tu ramai pesakit-pesakit sunnah, ramai yang dulu makan satu pinggan, akhirnya secara automatik mereka dah tak makan satu pinggan. Kadang-kadang mereka makan berkongsi dengan keluarga, itu pun dah rasa kenyang sangat. Makanan tu menjadi berkah. Nak tahu lalui sendiri. Nanti ceritanya daripada pesakit-pesakit sendiri. Okay, jadi di sinilah Ustazah nak sama-sama kepada kita semua. Jadi apa yang Ustazah nak kongsikan kepada semua pesakit-pesakit sunnah, ada berita baik yang Ustazah nak beritahu. Kami dalam persatuan kami ni, alhamdulillah, bila kita buat YDP kita, Ustaz Haji Zaidi Betul Aidin, dia membuat kajian, dia buat RMD di dalam persatuan. Bila kita buat persatuan, kita dah buat menyebabkan ramai yang kata Ustazah apa yang saya boleh pakai. Lepas tu kita buat sabun tu, hujung rambut, baju kaki, jimat kos, dan sehingga badan kita dah tak berbau. Kalau badan kita berbau, maknanya sabun walaupun nampak you all beli tu sabun tu wangi, sabun yang kita beli dekat luar tu wangi, tetapi menyebabkan bau badan kita busuk, peluh kita busuk, mulut kita berbau busuk, kita punya penafas tu jadi busuk. Sebab kita kena faham benda-benda itu boleh mendatangkan bahaya kepada kita semua. Jadi apa yang kita makan, apa yang kita sapu itu punca. Sebab tu saya ada tinggalkan. Dan apa solusi persatuan? Jadi solusi persatuan ini kita buat pada semua pesakit-pesakit sunnah, di mana kami kita dapat daripada kan nampak diorang bawa ni tentang kita buat Ustazah buat ni, nampaknya ni Ustazah buat tentang apa ni, kita minta daripada di sini daripada madu. Mana apa benda ni? Apa benda ni? Nak tahu apa bendanya? Nak tunjuk. Kita tanya dengan Kelang. Benda ni Ustazah nak beritahu kepada semua. Di bawah tanda mana kita nak beritahu kepada semua ni persatuan kita bawa persatuan ni kita buat supaya orang-orang awam ni kita tahu wanita dia tak lari daripada kosmetik. Wanita mesti dia nak berhias diri untuk suami dia, dia nak menjaga dan sebagainya. Tetapi Ustazah nak beritahu di samping tu ini bukan sekadar lipstick, ini bukan sekadar lipstick, ini bukan lipstick, tetapi ini adalah sebenarnya dia rawatan. Kebanyakan Ustazah lihat pesakit ramai yang bibir mereka jadi hitam. Dan bibir ni ada saraf-saraf yang penting dan perlu dirawat. Sebab bila kita merawat, kadang-kadang orang tak tahu kenapa Ustazah suruh tinggalkan ini. Dan Ustazah nak beritahu, bahayanya lipstick di luar sana. Bahayanya kimia-kimia yang kita gunakan. Sebenarnya tak perlu pun kita memudaratkan diri kita. Sebab tu Ustazah kata, Ustazah nak tunjuk kepada orang. Kadang-kadang kata tinggalkan sabun yang keluar. Dan kita nak tunjuk. Persatuan nak tunjuk. Sebab tu kita Ustazah nak tunjuk bahagian bibir kita ni. Nampak halus-halus. Kalau bibir kita jadi sahab hitam. Kalau bibir kita jadi pucat. Dan sebagainya. Apa yang menunjukkannya? Lepas tu nanti kita datang kelas. Bila kita datang kelas, kita jumpa. Jadi ini salah satunya.
yang di mana tidak ada pewarna, tidak ada apa, ya. Tetapi ini bukan sekadar ini Ustazah tunjuk ni. Dan ini Ustazah tunjuk ini betul, persatuan buat ni kita minta. Ini kelang yang betul-betul kelang yang berani. Yang berani dia kata apa yang persatuan nak, apa yang Ustazah nak, dia akan cuba, dia akan dapatkan. Waktu dia bawa semua jenis-jenis minyak zaitun, dia bawa semua jenis habatus sauda. Dalam masa sama, dia Ustazah bagi dia pati ahmad, pati asfar, minyak zaitun habatus sauda yang mana Ustazah beritahu apa yang kita orang nak. Supaya bila orang awam mereka nak guna dan nak membeli, tak perlu risau, sebab tak perlu takut. Dan dalam masa sama membantu orang-orang awam di luar sana, kadang juga pesakit-pesakit sunnah, sebab Ustazah risau sangat. Sebab you all kadang-kadang yalah Ustazah tahu kan benda ni, sebab persatuan kami pun ada, kita bermusyarat juga, kita katalah kesian, ramai-ramai pesakit sunnah yang jenis-jenis yang susah, kena buang kerja dan sebagainya. Jadi macam mana persatuan nak tolong? Tapi sebenarnya melalui Ustazah mencari. Ustazah kata mana kelang-kelang yang jujur, yang boleh carikan untuk kami persatuan ni. Nak tengok minyak zaitun, habatus sauda, madu yang betul-betul yang selamat, yang elok digunakan. Sebab tu bila ada yang berani tampil, jadi di sinilah memberi peluang sebenarnya kebaikan kepada kelang tu, kebaikan kepada pesakit-sakit. Katalah benda ni berjaya, dan Ustazah kata bila benda ni berjaya, dan yang akan menjadi income ialah pada pesakit. Selain pesakit pakai dengan selamat, dan juga akan menjadi income pada pesakit-sakit dan kepada orang awam sendiri. Dan ini akan merawat dan semuanya akan dipantau, akan dibuat maknanya sebagaimana rawatan. Sebab Ustazah bila tengok kebanyakan pesakit, bila diorang mula pakai dah pati amal pati asfar, kebanyakan mulut mereka jadi habis, jadi macam nanah dan sebagainya. Jadi di sinilah kita nak bantu, balik pulihkan balik. Sebab punca-punca penyakit tu. Jadi kalau kita nak beritahu, ini Ustazah nak tunjuk ni banyak ni, nampak ni. Ustazah tunjuk ni banyak yang dihantar. Banyak benda yang dihantarnya. Ni semua ni. Ni ada lagi ni, nanti ada lagi Ustazah nak tunjuk lagi. Banyak lagi yang dihantar dan kita ada satu special, tapi 19.10 nanti persatuan akan membuat tunjuk kepada semuanya bila hasilnya kan. Jadi di sebalik ni dah tunjuk yang ini, saya tunjukkan Ustazah pakai ni kenapa dah ini betul-betul yang kita buat ni ialah daripada madu. Saya cop dululah kan, bukan cop, Ustazah nak ajak semua kita ni. Yang ini juga kalau katalah kita wanita muslimah mana ada masa macam Masyitah, lepas tu nak pergi ke kebun, nak jumpa sama nak pergi ke kebun lagi macam yang lain. Jadi di sini dia merawat, kita merawat sampai malam, dia merawat, malam nak tidur dengan suami, bangun pagi merawat. Kita tak perlu takut nak pakai. Lepas tu letak kat sini, Ustazah nak tunjuk kat sini. Buat pipi Ustazah, kan? Tapi tak perlu takut sebab apa ni persatuan persatuan buat ni dengan kerja sama kelang yang berani Saud Jabara Ustazah kata ni, okey, nampak tak? Tak payah you all nak membazir duit, insya-Allah, kan? Nampak? Nampak tak dia punya apa ni? Jadi jalan yang lebih smart, nampak tak pasal-pasal Ustazah muka hari ni dah ada merah pipi dah. Kan nanti kita nampak glow-glow sikit. Jadi ini kita buat ni memang dia nampak. Sebab ini yang kita nak buat dalam keadaan kita buat memang supaya orang di luar sana tidak akan mengatakan Persatuan Perubatan Sunnah Atibun Nabawi ni buat sesuatu benda yang tak ada. Satu saja slow sikit, saja cuba cari kelang-kelang nak pati amal kita dapatkan kelulusan, pati asma dan sebagainya. Jadi kita cuba. Jadi alhamdulillah. Ada kami kulit gelap, ada yang warna sesuai Ustaz. Yang ini dia akan ikan merah darah. Jangan risau. Jadi bila kata yang ni, insya-Allah kalau kita nak jual pun kita Ustaz kata kalau you all nak jual untuk orang luar, Persatuan sedang rekomenkan harga RM10 atau RM15. Kita tak nak benda kualiti daripada madu yang grade yang baik dan juga di mana juga dalam masa sama di guide oleh Ustazah ada beberapa. Contoh kalau orang ni macam mana, semua itu ada guide dia. Jadi ini yang Ustazah nak beritahu. Maknanya kita akan guide orang tu kalau apa-apa ni kita akan bantu, kita akan tolong. Persatuan ni akan tolong. Maknanya untuk merawat macam orang bibir dia terlampau kering dan sebagainya.
Jadi kalau you all nak membeli, kalau you all nak menjual, nak jadi agent, nak jadi apa, persatuan akan tolong. Inilah persatuan tengah diam Ustazah selama tak biarlah Facebook Ustazah kena Facebook Ustazah disekat dan sebagainya Kadang-kadang memanglah kita sayang 35,000 orang kan. Jadi inilah insya-Allah kita orang dalam usaha. Dan bukan itu saja kalau katalah you all demam dan sebagainya ini dia yang kita orang sedang usahakan daripada persatuan. Banyak yang Ustazah akan tunjuk. InsyaAllah Ustazah akan cerita apa benda ni Ustazah. Ini yang daripada YDP kita akan ajar kepada kita semua. Benda-benda ini semuanya bagaimana untuk tambah darah dan sebagainya. Jadi kita tak boleh, sebab kita nak ambil darah di luar tu bahaya. Kat luar tu darah ramai yang darah dah tercemar. Darah kat luar tu ramai yang dah tercemar. Kita ambil darah orang tercemar, asal kita sakit sikit akan menjadikan sakit yang mudarat akan datang. Akan ambil darah saja. Jadi banyak benda ni, dan kita ada dan di sini juga ada orang hantar, iaitu honey coffee. Makna kopi yang dibuat daripada madu dan sebagainya. Jadi itu semua nanti 9 hari bulan 10. Jadi Ustazah nak jadi semua datang. Jadi kita akan tunjuk sama-sama di dalam rumah setiap pesakit rempah-rempah semuanya. Ni ada ni daripada pesakit-pesakit sunnah. Ni ada semuanya je. Sebab kita akan tunjuk ni, semua ini nak ajar kepada semua. Dan ini boleh menjadikan income kepada semua pesakit-pesakit sunnah di luar sana. Jadi tak adalah kita nak cari rempah, beli rempah yang bukan-bukan jadi kita pun takkan jual, walaupun kita pastikan barang tu kualiti dan tidak akan dijual dengan harga yang orang tak mampu beli. Sebab kita punya prinsip apa kata YDP kita, YDP ada cakap tadi, Ustazah pun ingat sekejap. YDP kata benda mahal atau benda viral tak semestinya apa yang lupalah. Tak semestinya bagus, tak semestinya selamat. Tapi kita nak maklumkan pada orang awam, maknanya inilah dia. Jadi ini peluang lah. Jadi tak payah fikir-fikir, tak payah nak susah-susah hati. Dalam diam kami cuba tolong benda mahal ataupun viral tak semestinya bagus dan selamat. Jadi kita cuba bantu. Sebab Ustazah dah cakap Ustazah cuba buat. Nak tahu buat satu madu tu pun dengan harga beribu. Kita persatuan tak payah. Kita boleh mendapatkan pesakit tu benda yang selamat. Dan insya-Allah. Jadi banyak lagi yang Ustazah tengah buat. Nanti you all tunggu perkembangan-perkembangan. Sebab tu saya kata 9 hari bulan 10. Siapa yang datang dia mendapat keistimewaan daripada Persatuan Perubatan Sunnah At-Tibbun Nabawi. Itu YDP kita persunnah. Jadi orang tu dikira kalau dia orang nak daftar sebagai macam tu Ustazah, saya berani jual Ustazah ni. Memang kita buat itu untuk orang awam. Sebab apa? Itu dibolehkan untuk orang awam dan selamat diguna oleh orang awam. Dan juga di mana tak perlu takut sebab yang buatnya memang kelang yang betul dan di mana ada kelulusan semuanya. Dan itulah yang kita nak bagi peluang di luar sana. Selama ni kan kita buat cara homemade dan sebagainya. Tapi kali ni tidak, supaya orang di luar sana dia tidak perlu takut. Maknanya bila nak berbuat cara sunnah Rasulullah SAW ni 100%, dia tidak perlu takut. Kadang-kadang ada mulut-mulut yang jahat. Kadang-kadang benda tu kelulusan ke apa ke, ada ni ke. Jadi inilah jadi dalam diam Ustazah dengan Ustaz, kita orang masing-masing buat kerja. Dan kami insya-Allah jadi doakan ramai-ramai. Jadi di mana ini adalah yang Ustazah rasa mudah-mudahan jiwa masing-masing jadi tenang. Jadi janganlah rasa apa-apa. InsyaAllah itulah persatuan kami. Walaupun kita semua jauh, tetapi dalam persatuan kami ini, kami sentiasa menjadikan pesakit-pesakit sunnah itu adalah keluarga kami. Kalau anda susah, walaupun anda tidak membicarakan, kadang-kadang Ustazah baca mesej pesakit, Ustazah boleh tak saya nak hutang? Kadang-kadang pesakit macam tu, boleh tak saya bayar kemudian? Kadang-kadang saya tengok kesian, saya kata boleh. Kadang-kadang saya kata bila saya cakap boleh, diorang cuba saya bayar. Kadang-kadang beritahu Ustazah, saya suami saya kena berhenti kerja. Ustazah, jadi benda tu bila Ustazah cerita dengan Ustaz, kita kena buat sesuatu, kita kena buat something.
Sebab kita kena buat sesuatu, kita kena buat untuk maknanya inilah satu cabaran yang di mana Persatuan Perubatan Sunnah kami ni cuba sedaya upaya nak tolong kepada semua pesakit-pesakit sunnah. Jadi Alia dan sebagainya. Okey Alia, Ustazah boleh sekarang kita boleh live. Kak Sining dah bersedia ke untuk sebagai tetamu tetamu, dan kita boleh cerita di luar sana tentang apa yang dilalui pengalaman kita kembali berubat cara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah memang harga mampu milik. Tu dia kata harga mampu milik. Sebab apa? Bukan mampu milik kita tak ambil barang daripada China. Ustazah perhatikan, barang tak nak, bahan mentah tidak boleh. Minyak zaitun daripada China tak nak. Benda ni daripada China tak nak. Ustazah kata benda ni, Ustazah akan tanya, kalau madu ni ambil daripada mana? Ini daripada syarikat mana? Lepas tu persatuan pula kita akan bawa madu tu untuk diorang buat. Kita madu ni madu nombor 1 daripada persatuan. Boleh tak buatkan untuk kami nak daripada macam ni. Tapi Kelang yang buat. Jadi sebab itulah harga tu kita boleh kawal disebabkan apa? Persatuan pun akan ni minta Kelang tu buatkan. Cuma dia nak tahu kelulusan, kita akan buat tu semua. Jadi ini yang kita nak. Ramai-ramai memberi peluang kepada sakit sunnah. Jadi janganlah maknanya masing-masing meluahkan susah payah bila baca mesej tu Ustazah baca terdiam juga. Jadi biasa barang-barang rempah kita tak tahu yang mana selamat, yang baik digunakan. Sebab apa, rempah-rempah ini kalau kita salah, kadang-kadang cuba you tengok kalau kita makan kari lah rempah kari. Kadang-kadang rempah kari kadang-kadang bau tu je kita tahu, bau keling. Ustazah laju sangat. Kalau kata rempah tu daripada syarikat bau ni, kita akan bau dia, ada rasa bau dia. InsyaAllah. Jadi semuanya adalah kebaikan-kebaikan yang di mana kami buat persatuan kami ni, walaupun kita berjauhan tetapi semuanya adalah untuk kebaikan masyarakat. Nampak tak Ustazah pakai ni masih ada lagi ni, dan Ustazah boleh lap, nampak? Terdampak bila Ustazah akan ni. Jadi kita natural je. Jadi suami pun tak pening. Bang nak duit bang, nak buat mana, kita pun tak takut. Lepas tu kalau jeragat-jeragat macam mana nak buat, nanti tunggu. Tunggu. Di mana Ustazah buat parti ahmar tu, menjadikan sebab lelaki kan dia tak suka berminyak. Jadi parti ahmar tu nanti macam mana digunakan. Kalau kita nak tengok kulit kita macam mana. Parti ahmar, parti asfar. Jadi benda itu dimampu. Itu mampu kita milik dan sebagainya. InsyaAllah. Jadi kita tak main-main filter. Ni Ustazah tak main filter Ustazah tak main filter. Ustazah cakap dengan Ustazah tak nak filter-filter. Jadi kita tak main filter. Kita ambil yang original. Jadi inilah yang Ustazah nak beritahu pada pesakit sunnah. Anak-anak pun cakap, "Alah Umi tak payah filter-filter Umi." Dia kata apa. Jadi ini yang Ustazah nak beritahu di mana ada pesakit yang memberi komen bila dia dah mula. Itu baru pakai Al-Warid, pesakit baru. Dia kata jeragat-jeragat dia dah kulit dia dah mula nampak pudar. Dia belum lagi cuba parti ahmar dan parti asfar. Di mana dia pakai tu nanti dia akan tengok sendiri. Sebab tu Ustazah tengah buat, nampak ni benda ni kita tengah buat. Yang ini dia buat dengan honey. Yang ni buat dengan honey, dengan madu. Yang ini dibuat dengan ni dia buat dengan habatus sauda. Sebab habatus sauda dia yang macam ni. Jadi kita nak yang kita punya. Tu yang Ustazah tengah buat ni. Jadi insya-Allah nanti siapa yang betul-betul berminat, nanti Ustazah akan maklumkan lah. Siapa yang nak bersama dengan Persatuan Perubatan Sunnah, insya-Allah. Kita nak benda ni susah payah kita sama-sama. Jadi Ustazah nak berborak dengan Alia, kita berborak. Alia ada tak Alia? Alia, Ustazah tak jumpa Alia punya, Ustazah tak nampak Alia punya ni. Atau ada sesiapa yang nak bercakap dengan Ustazah, ataupun ada pesakit yang baru nak bercakap dengan Ustazah, ada tak? Ada tak? Nanti Ustazah jual dalam grup Telegram tak Ustazah? Okey, sebab macam ni kami persatuan insya-Allah kami akan buat mana-mana orang yang datang kita lantik, mana siapa nak jadikan ini sebagai income dan sebagainya, memang kita akan buka sebab kita memang nak beri peluang kepada semuanya. Mana kita jual benda yang selamat pada orang awam. Kita nak ajak orang awam
pakai yang selamat. Kita nak ajak orang awam. Jadi sambil tu ya kita kenalkan perubatan cara sunnah macam mana dan sebagainya. Saja nak cari tak jumpa. Saja tak jumpa Alia punya ni. Saja nak jemput Alia atau Kak Sining kita atau sesiapa yang nak bertanya apa-apa atau Cik Rosli ke nak bercakap dengan Ustazah. Atau sesiapa yang nak bercakap dengan Ustazah boleh mesej dengan Ustazah. Madu ahmar ada stok tak? Ustazah hampir lupa. Madu ahmar kita, ya, insya-Allah madu ahmar kita akan ada stok insya-Allah, ya. Madu ahmar kita nanti Ustazah persatuan madu ahmar kita ni insya-Allah Ustazah akan buat insya-Allah Ustazah kita buat kelas wanita tak? Insya-Allah kita akan buat kelas untuk wanita. Macam biasalah kelas untuk wanita kita buat secara percuma untuk wanita sebab Ustazah memang nak ajar wanita macam mana kita nak rawat penyakit kanser dan sebagainya, kita nak rawat apa berkaitan saraf dan sebagainya sebab wanita ini adalah ibu dan isteri. Jadi dia merawat ahli keluarga. Jadi insya-Allah kelas untuk wanita ni kita akan buat dalam masa yang terdekat insya-Allah. Jadi madu ahmar, semua orang dah tahu, semua orang tak sabar nak menunggu madu ahmar dan insya-Allah madu ahmar Ustazah nak maklumkan dalam di luar sana kan macam katalah lebih kurang besar macam kata lebih kurang lah mungkin besar sikit atau besar lebih kurang macam ni madu ahmar kita di mana madu ahmar ni kalau kita dapatkan Ustazah nak maklumkan insya-Allah tawaran yang kita nak beli sebab kalau dulu kan harga dia yang kecil. Pasal nak kalau you all beli kecil dulu berapa harga? Yang besar foundation tu, yang kecil tu. Cuba ingat berapa harga dulu. Okay. Ini siapa ni? Ustazah saya dah tekan kotak tu. Mana Ustazah nak tekan? Ini Safwan Yazid je Ustazah nak tengok kotak mana? Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustazah. Ya, Kak Sining ya? Iya Ustazah. Okay, Assalamualaikum. Okay, Kak Sining. Apa khabar Kak Sining? Alhamdulillah baik Ustazah. Anak bagaimana keadaan anak sekarang? Yang umur 2 tahun tu ke Ustazah? Okay, Ustazah nak beritahu, Kak Sining anak berapa orang? 3 orang. Okay, Kak Sining dengan Ustazah kenal dengan perubatan cara sunnah Rasulullah SAW 100%. Kenal dengan sunnah tidak pernah bohong ni berapa lama dah? 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Akak dengar Kak Sining dengar daripada mana? Live pertama ikuti live Ustazah. Dekat mana? FB. Dekat FB. Sunnah tidak pernah bohong lah kan? Ya Ustazah. Okay. Jadi 1 tahun lebih. Okay, apa yang menyebabkan Kak Sining first apa yang Kak Sining buat kan nak hubungi Ustazah susah kan? Pertama ikuti FB live Alia yang kongsi lah saya ikuti. Saya ikuti setiap Ustazah live, saya ikuti, saya dengar apa Ustazah cakap, apa Ustazah sampaikan. Kemudian kemudian Alia bagi tahu ada link Telegram. Dan saya ikuti masuk dalam grup Telegram tu lah. Di situ mula. Lepas tu? Mula macam situlah kenal-kenal dengan cara-cara dia macam mana, nak ikuti perubatan sunnah macam mana. Lepas tu, pertama tu saya beli sabun je Ustazah. Alia dah beli yang sabun dengan Elwarit. Saya hanya beli sabun je. Tapi masa tu Ustazah double post dengan Alia. Dan Alia, saya bagi tahu Alia saya nak ikuti. Saya nak rawat anak saya. Alia bagi tahu Ustazah lah. Yang saya nak yang sabun dengan Elwarit tu. Saya bagi Alia duit. Alia bank in dengan Ustazah. Dan kami mula dengan sabun dengan Elwarit tu lah. Okay. Mungkin mula-mula kalau Ustazah kata, Ustazah kan dalam persatuan kami kan Ustazah syaratkan. Kalau nak berubat cara sunnah Rasulullah SAW wajib 100%, tak boleh campur. Ya Ustazah, kan? Memang ya Ustazah, betul. Bila dengar macam tu tak rasa macam
macam macam mana ni? Tak rasa macam takut-takut ke? Kalau Ustazah, sebab saya nih jenis yang macam makeup tu dari luar tu memang saya jarang pakai lah. Saya tak ada pakai shampoo tu, ada pakai lah. Bila mulakan dengan rawatan sunnah nih, pakai sabun aspar dengan Elwarit, memang saya buang dah semua yang produk-produk dari luar tu. Saya hanya pakai sabun dengan Elwarit tu aja. Okey, Sampailah saya ada riset kecemasan. mula-mula pakai tu, apa tindak balas yang pertama yang rasa yang permulaan ni je? Permulaan. Tindak balas. Uh, Badan gatal-gatal dengan keluar bintik-bintik merah. Okey, lepas tu panik tak? Uh, Masa tu panik juga Ustazah, tapi selalu ikuti dalam Telegram. Ustazah selalu ingatkan jika ada apa-apa yang berlaku jangan panik dan teruskan sapu dengan Elwarit. Saya buat itulah dengan anak saya yang pertama tu. Okey, anak yang pertama tu apa berlaku? Anak yang pertama tu umur berapa? 9 tahun. Okey, apa yang berlaku anak umur yang 9 tahun? Mungkin di luar sana nak tahu. Anak yang 9 tahun keluar tindak balas masa dia mulakan makan set kecemasan. Okey, dalam set kecemasan tu ada apa ya set kecemasan tu? Ingat tak? Pati Ahmar 20 ml, Pati Aspar Okey. 20 ml, Elwarit 1 botol 200 ml, Pati Sahabi, ada lagi Ustazah, Sugi. Yang set kecemasan pertama Ustazah buka, set kecemasan harga 250. 250. Masa tu kita waktu lockdown kan, PKP kan? Iya Ustazah. Okey, masa tu. Okey, apa berlaku pada anak yang pertama? Pada permulaan pakai tu sukatan dia macam mana buat? Masa tu Ustazah bagi tahu dalam Telegram. Saya lupa catat hari itu Ustazah. Dan Telegram tu kan yang dulu tu dah bubar. Okey. Anak saya dan anak semua memang kami makan lah Ustazah. Yang grade-grade perubatan tu. Tapi yang keluar tindak balas pertama anak yang 9 tahun. Pusat dia naik bintik-bintik merah dan merebak sampai ke atas paru-paru dia, dada dia. Okey, lepas tu? Kemudian merebak sampai situ dan saya antar gambar dekat Ustazah lah. Antar gambar dekat Ustazah. Masa tu Ustazah lambat sikit lah buka chat. Kadang 5 hari, 1 minggu. Kemudian bila Ustazah dah baca tu, Ustazah bagi sukatan. Bagi sukatan untuk anak dan saya fokus dengan anak yang dulu. Saya stop dulu sebab anak yang pertama tu Ustazah kata sangat kronik. Jadi saya stop dan fokus dengan anak. Itulah. Jadi akak fokus dengan anak. Lepas tu? Anak dia keluar tindak balas. Dia berperingkat. Mula pusat dia. Kemudian menaik badan dia. Naik merah-merah semua. Merah semua. Lepas tu mulut dia penuh dengan ulcer. Bengkak. Tak boleh makan. Okay. Jadi yang tu berapa lama proses dia Kak? Bila Ustazah bagi sukatan tu, paling kan 3 hari bila saya ikut betul-betul yang Ustazah bagi sukatan. Contoh Ustazah kata 1 jam, setiap 1 jam Pati Ahmar, setiap 1 jam Elwarit begini, Pati Aspar 1 jam saya ikut. 3 hari begitu dia nampak kesan. Dia akan semakin membaik dan tindak balas yang lain akan keluar. Tindak balas dia berperingkat. Sekejap Ustazah sebabkan Ustazah punya handphone Ustazah ni sebab Ustazah nak tunjuk mungkin orang luar ingat. Takut nanti orang yang luar sana dia orang tak percaya. Boleh ke Alia ke atau siapa boleh kongsikan tunjuk gambar anak akak yang 9 tahun tu muka dia tu macam mana dan macam mana proses dia baik tu. Boleh tak? Kalau Alia ataupun siapa yang ada gambar dia, Alia ataupun Kak Sining sendiri kan gambar proses dia baik tu. Mungkin kalau dekat luar sana ada orang di luar sana, mungkin dia nak tengok kebenaran. Kalau dia Ustazah boleh tunjuk macam tiap-tiap hari Ustazah tunjuk kan.
sebab handphone tu Tata gunakan untuk proses post. Jadi Tata tak dapat nak tunjukkan kepada orang awam kan anak muka anak kat sini tu macam mana dan macam mana proses dia. Macam kat sini katalah, sebab tu pentingnya kita yang makan ubat sunnah ni ada orang yang menasihati. Sebab tu ahlinya. Sebab tu Allah Ta'ala beritahu ahlinya. Apabila ahlinya, dia akan jadi tepat. Dalam masa tempoh 3 hari dah nampak perubahan. Dia semakin hari makin ke arah elok. Betul tak? Betul Ustazah. Sekarang anak ada dia berulang balik ataupun dia alhamdulillah dah okey? Alhamdulillah dah okey Ustazah. Cuma kadang-kadang tu bila dia ada kadang-kadang naik gatal-gatal sikit lah. Tapi taklah teruk macam baru mula-mula rawatan hari tu. Muka dia tak ada muka dia tak pernah naik bengkak dah Ustazah. Macam waktu keluar racun steroid tu, muka dia jadi bengkak semua dan bersisi macam sisi ular gitu. Itu tak pernah sudah. Jadi itu sebab tu Ustazah kadang-kadang you all pesakit-pesakit ni nasihat Ustazah. Bila racun tu keluar, Ustazah akan bagi formula. Bila Ustazah bagi formula tu cepat keluarkan racun. Macam kita makan pati aspal tu 1 titik 10 minit. Ni kenapa? Sebab racun tengah tu. Kalau kita biarkan macam mata saya kata buat sejam. Bila saya kata letak kat dalam mata tu sejam, katalah mata dah nak terkeluar kan. Tapi dengan muka kita belon tu, macam mana kita nak keluarkan racun steroid tu. Bila macam mana? Sebab tu bila you all dengar tu dalam masa yang singkat. Sebab saja nak tunjuk gambar tu mungkin kat sini tak boleh nak ataupun Alia ada cara tak Alia nak tunjukkan di luar sana untuk mereka nak tengok macam mana proses racun steroid tu keluar dan tembur dalam masa yang singkat dengan mereka berubat cara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau boleh kata nak tunjuk tu jadi ataupun kita boleh tunggu untuk besok. Saya kata insya-Allah besok saya nak tunjuk, tetapi bukan itu saja kat sini. Lepas tu kat sini ada anak 3 orang kan. Okey, yang kedua apa berlaku anak yang seterusnya? Yang kedua Ustazah, mula-mula bila pakai sabun aspar dengan Elwarit tu, dia tak mau pakai, dia lari. Tapi saya paksa dia pakai sabun tu juga. Sebab sabun yang lain tu semua saya dah buang. Shampoo semua dah buang. Colgate semua dah buang. Jadi bila saya kasih mandi dia tak mau pakai sabun tu, dia lari. Bila dah sudah mandi, saya nak sapu Elwarit tu dekat badan dia pun tak nak, dia teriak. Dia kata dia tak nak. Dia kata macam tu. Lama-lama dia dah okey sekarang. Sebab tu kata kenapa itu yang Ustazah nak beritahu. Tapi nanti banyak ni orang akan cerita sebab kita tengah tunggu Alia iaitu saudara kepada Kak Sining ni. Mereka ni duduk rumah dekat-dekat je. Jadi kalau Allah Ta'ala izinkan malam ni kita boleh tengok sendiri proses yang dilalui Kak Sining. Mana hujan ni kuat je orang Sabah. Waktu tu kita PKP lockdown dengan anak demamnya, dengan batuknya, dengan muka kulit jadi sisik ular dan sebagainya dalam proses. Tetapi dalam masa yang you all dengar tadi, bila Ustazah bagi formula dia dan cara cepat untuk berubat cara sunnah ni, keluarkan racun lepas tu sehingga kulit tu jadi cantik. Supaya bila kita nampak subhanallah, benarlah Allah dan juga Rasul. Jadi okey, yang ketiga tu anak yang berapa umur kat sini? 2 tahun. Sekarang 2 tahun. Anak yang 2 tahun ni lagi banyak cerita, betul tak? Ya Ustazah, paling banyak tindak balas yang anak yang 2 tahunnya diuji dengan pernafasan. Okey, pernafasan dia tu, first pernafasan dia macam mana? Pertama sekali tu tanggal 4 bulan 4 tu lah. Nafas dia laju dan keluar bintik-bintik dekat badan dia semua tu lah. Keluar bintik-bintik merah penuh dengan di badan dia. Kemudian saya ada beritahu Ustazah beritahu cara macam mana nak rawat. Kemudian dia berperingkat lah juga Ustazah. Dia kena peringkat 21 bulan 5 anak pertama kali sawan. Sawan dia tu sekejap je. Saya buat yang Ustazah bagi tahu tu, Ahmad kat ubun-ubun, kepala, tulang belakang, dada bagi makan Ahmad dengan stabilkan dengan pati aspar. Bila dah sedar, dia nangis, lepas tu tidur. Bila dah bangun, dia aktif macam biasa. Seolah-olah dia tak sawan. Kemudian
Dia tanggal 11 tanggal 11 bulan 6 anak sawan lagi, tapi masa ni dia kronik lah Ustazah. Dia sawan 5 kali dalam satu hari tu 5 kali. Sawan ke pertama, kedua dia macam yang sawan yang pertama kali kena pada 21 bulan 5. Sawan yang ketiga tu yang mulut dia dah jadi sengit, biru macam orang kena stroke. Tangan dia berpusing ke belakang, mata dia naik ke atas dan kejang satu badan lah. Saya bagi yang Ustazah bagi tahu tu, Pati Ahmar kerap diubun-ubun, cari benjolan-benjolan dekat kepala tu, tulang belakang letak Pati Ahmar tapi jangan gosok, jangan diurut dada dia. Dan saya kerap bagi Pati Ahmar tu lah makan, stabilkan dengan Pati Aspar. Masa tu Pati Ahmar saya memang ujung-ujung botol dah. Tapi nasib baik ada Alia, ada Pati Ahmar. Alia bagi saya Pati Ahmar tu dan itulah yang saya guna rawat anak. Macam tu lah Ustazah. Keempat dia yang kena serang keempat tu, dia macam kena sawan yang pertama lah, dia tak teruk. Tapi bila yang sawan yang kelima ni, sebab jantung dia dah stop. Masa tu jantung dia dah stop, jadi kami pun panik sudah. Suami Alia pun duduk terdiam dah. Alia pangku anak saya yang letak Pati Ahmar tu dekat ubun-ubun dia, tulang belakang dia, dada dia, bagi dia makan Ahmar dengan kerap. Kemudian bila tu anak menangis, dia keluar lendil-lendil lah Ustazah begitu. Lepas tu anak tidur. Bila dia bangun dia aktif. Memang badan dia panas tapi dia aktif. Dia tak macam longlai macam tu dah. Dia aktif, dia main. Seolah-olah dia tidak sawan. Okey. Bila berlaku macam tu, okey, apa yang menyebabkan akak jadi kuat, yakin? Macam mana pun aku mesti teruskan. Macam mana, kenapa jadi macam tu? Apa yang menyebabkan jiwa akak jadi kuat dan yakin? Nak teruskan juga dengan berbuat cara sunnah. Akak boleh bersabar dan teruskan. Dan akak lihat hasil tu dalam masa sekejap dan Allah Ta'ala cuma nak uji. Okay, bila jantung tu stop, dia, macam yang Cik Alia komen, lutut Alia pun jadi lemak. Ya, dalam hati banyakkan selawat dan serah semuanya pada Allah Ta'ala. Jadi, tu Ustazah, kalau boleh Alia cuba, Alia dah siap sedia tak? Ada tak gambar, video dia supaya orang di luar sana, mereka dapat tengok apa yang kita cerita ni adalah benda yang benar berlaku, iaitu orang yang berbuat cara sunnah Rasulullah dan pelihara berbuat cara sunnah ni, dia ada cara untuk mengatasinya. Cara untuk kita mengatasi setiap permasalahan ni. Jadi, okey, Kak sini. Apa yang Ustazah maklumkan? Apa yang Ustazah beritahu? Apa yang menyebabkan anak tu jadi macam tu? Masa tu Ustazah dah tanya anak pernah bagi obat sawan tu kah? Masa tu saya tak tahu Ustazah. Dan saya jawab saya tak tahu. Dia tiba-tiba sawan dia macam tu. Saya tak tahu dia ada bagi obat sawan ke apakah, sebab hari tu anak lahir ni kan dia kena tahan wat juga sebab anak ni tak cukup bulan. 32 minggu je saya operate. Sebab masa saya kandungan dia selalu keluar darah. Okey. Tak siap saja. Okey, itu pertama. Lepas tu dia berapa lama duduk dalam ward ICU? 10 hari macam tu. Okay, duduk dalam ward 10 hari. Lepas tu selepas keluar daripada ward tu, apa perkembangan dia masa tu? Masa dia keluar daripada hospital dan bagaimana perkembangannya, tubuh badannya, fizikalnya dan sebagainya. Sebelum berubah dengan cara sunnah. Masa keluar tu dibekalkan dengan itulah ubatan dari Ustazah dari hospital tu sebab anak kurang HB dengan ada vitamin apa nama vitamin tu saya lupa dah. Dan saya bagi anak selama 4 bulan. Bila dah kenal dengan Ustazah, saya tak bagi dah. Sebab anak pun tak boleh makan dah masa tu. Bila saya suap dia akan nangis, dia muntahkan balik. Okay. Apa perkembangan sekarang ni? Anak sekarang ni? Sebab saya rasa dah berapa lama dah dia tak sawan. Betul tak? Ya, betul Ustazah. Tak pernah sawan dah.
Sebab macam Sekarang bila ubat dah habis dia tak ada sawan pula tak, tak ada Ustazah. Hari itu ya bila anak ni pun tindak balas dia berperingkat. Pun ada hari itu tanggal berapa tu dia taklah sawan Ustazah. Tanggal 30 bulan 7. Dia tak sawan tapi dia tak boleh bernafas. Badan dia terus jadi lemah macam tu. Bibir dia jadi biru. Tak boleh tak boleh bernafas lah masa tu. Jadi saya bagi Pati Ahmar buat macam pertama dia sawan tu lah. Bila dia dah menangis keluar lendir banyak, berbuih-buih lendir keluar banyak. Lepas tu dia tidur dan bangun dia akan aktif balik. Dia macam tu. Kemudian ada apa tu? Dia diuji dengan cara dia menangis. Saya dia lain. Bila mula-mula dia nangis macam biasa. Kemudian bila lama-lama dia nangis, muka dia jadi pucat, bibir dia jadi pucat dan dia tak boleh dia jadi lemah. Dia jadi lemah, saya pun tak tahu kenapa dia jadi macam tu. Masa tu saya nak tanya Ustazah, kenapa anak jadi macam tu? Bila nangis dia teruskan jadi lemah, dia tak boleh tahan badan dia akan akan jatuh apabila kita tak tahan dia. Kemudian masa tu belum saya tanya Ustazah dah buat visi dalam Telegram. Alia bagi tahu Ustazah suruh mandikan dengan garam ahmar dan sapu serbuk sidar serbuk sidar dengan air warit bila malam nak tidur. Alhamdulillah saya buat 3 hari anak dah normal. Dia tak nangis, dia nangis macam biasa dah. Alhamdulillah. Sampai sekarang kan. Yang terbaru ada hantar perkembangan. Kita tak dapat, mungkin Alia tak dapat gambar. Mungkin besok kot Ustazah boleh kongsikan pada orang awam di sana. Ya. Nak tengok macam mana yang dilalui oleh Kak Sini sendiri. InsyaAllah Kak Sini besok kita akan tunjuk bagi orang luar sana, memberi peluang. Ya. Okay. Ustazah nak tunjuk. Masa last Ustazah beritahu, Alhamdulillah dah nampak peredaran darah anak tu dah stabil. Dah nampak dah bahawa kan sebelum ni anak nampak pucat, darah dia tak sampai dan sebagainya. Bila Ustazah bagi yang terbaru ni, ya, tu nampak tak apa dia punya perkembangan, dah nampak apa di dalam mata kita kan dekat bawah ni dah dah nampak dah perjalanan darah dia, betul? Betul Ustazah. Inilah yang lama sikit kena stabilkan darah dia lah, bukan lama sangat. 2 minggu lah. Pertama Ustazah bagi sukatan tu untuk 1 minggu. Dan 1 minggu tu saya hantar gambar anak dengan Ustazah lah. Dan Ustazah jawab, darah dia masih tak stabil lagi. Dan suruh teruskan 1 minggu sukatan yang Ustazah beri tu. Dan saya teruskan 1 minggu dan saya hantar yang baru-baru ni Ustazah dah kata Alhamdulillah darah dia dah mula nak stabil. Dan cara makan ubatan tu boleh kurangkan dah. Itu yang terakhir lah. Okay, jadi sekarang ni ya Ustazah bagi pada akak lah ya, macam sekarang ni Pati Ahmad ya, kita sekarang ni mandate tapi tak boleh dia tinggal terus ya. Pati Ahmad kena bagi dia makan sebab dia punya jantung, sebab bila macam ni tahu anak yang lahir ibarat budak kan dia 9 bulan ialah 10 hari. 9 bulan 10 hari. Kalau anak yang lahir tidak cukup matang, macam ibarat durian yang kata nampak luar macam okey durian ni. Jadi bila kita jolok durian tu jatuh, jadi nampak durian tu kita ingat kita boleh makan. Sebenarnya durian tu tak boleh makan. Jadi kalau durian tu jatuh gugur sendiri, insya-Allah durian tu kita boleh makan. Jadi anak zaman sekarang ni kebanyakan menjadi mereka tidak sihat, pernafasan mereka tidak bagus, mereka jadi lelah, pernafasan tidak bagus. Ini saja nak beri nasihat lah kepada orang di luar sana. Bila kadang-kadang kita suka kadang-kadang ibu bapa zaman moden ni dia suka nak ikut kepala dia. Jadi kepala dia kalau boleh jadi anak dia lahir dia yang tentukan tarikh lahir anak dia. Sedangkan budak tu belum cukup masa, yang ibarat macam selagi benda tu belum cukup masa dah dikacau, dah ditebuk, dah dikeluarkan. Kebanyakan. Jadi kita nak tahu, sebab itulah bila seseorang, kenapa budak zaman sekarang ni banyak yang sakit. Pertama, ibu masa mengandung apa yang diberi ketika dia mengandung. Utamalah sekarang ni macam-macam dimasukkan ketika ibu mengandung. Yang kedua ialah kadang-kadang budak tu belum cukup masanya lagi dah dikeluarkan anak tu.
anak tu dah dikeluarkan. Lepas tu anak tu ditambahkan. Sedangkan Allah Ta'ala ingatkan pada manusia, aku menjadikan manusia ini, Allah Ta'ala jadikan manusia ini dah sempurna. Jadi sebenarnya bila dah sempurna, orang kata antibody budak tu automatik. Allah Ta'ala mana dah dikuatkan lagi dengan susu ibu. Yang kita hari tu saya dah pernah kubas tentang susu ibu. Rahsia susu ibu. Dan bagaimana kandungan dalam susu ibu tu sendiri adalah yang terbaik untuk anak tu sendiri. Jadi bila kita dah beri yang lain dan masukkan sesuatu yang tidak sepatut dalam tubuh badan. Sebab kita kena ingat, kena faham. Kuliah kafirun. Orang kafir cara memikir dia macam tu. Tapi kita orang Islam, kita kena percaya. Allah Ta'ala kata manusia perhatikan. Allah Ta'ala jadikan kamu daging. Allah Ta'ala jadikan darah yang mengalir dan sebagainya dalam tubuh badan kamu. Jadi di sinilah manusia tu mudah sakit, anak kita jadi kekurangan dan sebagainya. Cuba kaji selidik. Manusia apabila melampaui. Belum sampai masa kita dah kacau. Kadang-kadang mereka katakan, contohlah dia kata, anak ni seorang sana sebagainya. Sedangkan budak tu belum masa. Sebab bila masa budak tu lahir, dia akan balik bentuk dia dan budak tu akan masuk ke dalam tempat yang betul dan tepat. Ini yang tuan nak beritahu. Ini menurut pandangan, kaca mata orang yang kalau kita berubat cara sunnah Rasulullah SAW, ini dia. Yang ustazah banyak di mana kadang-kadang orang kata ni, dia kata dah. Ada pesakit tu dia lebih tempoh. Ada orang yang diberi oleh Allah Ta'ala lebih tempoh. Allah Ta'ala kata, Allah yang maha mengetahui. Dalam Quran Allah Ta'ala tegur, yang tahu ibu mengandung dalam kandungan tu berapa lama dan bulan berapa sekian-sekiannya. Allah Ta'ala yang hanya mengetahui. Jadi di sini bila saya kata tak apalah biarkan tu bila dia terlebih 10 hari budak tu lebih sihat dan lebih baik dalam perut ibunya dan lahirnya secara normal dan lebih mudah dan anak-anak tu antibody dia lebih kuat dan lebih sihat. Sebab tu kadang-kadang kita ibu bapa jangan pelik dan kita kena kaji selidik apa yang telah kita beri kepada anak kita. Jadi Allah bagi kita akal dan fikiran kita lah melindungi ahli keluarga kita, melindungi anak-anak kita. Jadi sebab itulah kita Persatuan Perubatan Sunnah Atibun Nabawi Persunnah bawah bimbingan kita Ustaz Haji Zaidi bin Tahidin amat menjaga-jaga supaya kita ni buka minda kita. Kita kena ambil tahu sebab sekarang ini dengan harga yang keadaan sekarang ini ekonomi dan sebagainya kita kena jadi orang yang cerdik, orang yang pintar. Jadi supaya kita bertambah bila kita diuji oleh Allah Ta'ala, kita makin dekat mengikuti apa panduan daripada Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah Ustazah akan cuba kongsikan besok atau insyaAllah kalau Allah izinkan kita buat TikTok live. Ustazah akan tunjuk apa yang kat sini cakap tu macam mana anak dia sawan. Macam mana dan tengok perubahan anak dia dalam masa yang singkat. Bagaimana perubatan cara sunnah Rasul SAW ini perlukah kita ambil darah orang lain. Tapi sebab tu pentingnya pemakanan. Pentingnya bila pemakanan yang betul dan tepat cara kaedah jadi darah kita akan stabil. Sebab tu macam mana perlukah kita ni sebab kita nak ambil darah di luar tu sana penuh dengan risiko-risiko dan sebagainya. Sebab itulah Ustazah nak ajar kepada di sana pada 9 hari bulan 10 insya-Allah 12 Rabiul Awal dan 13 Rabiul Awal kami nak ajak masyarakat di luar mengenali kalau kita betul-betul nak berubat cara sunnah Rasul SAW wajib 100%, jangan campur-campur, jangan rojak supaya kita nampak kebenaran, bertambah keimanan kita, bertambah yakin. Kalau orang kadang-kadang cabar, boleh ke perubatan sunnah macam ni, boleh ke perubatan, datang datang jumpa ustazah dan lihat apa yang kami cakap apa dan bukti-bukti kehebatan bagaimana perubatan cara sunnah Rasulullah SAW ni sungguh luar biasa memberi kebaikan kepada sesiapa yang akhir zaman menggenggam agama bagai bara api. Maksud menggenggam agama bagai bara api menjadikan sunnah Nabi Muhammad SAW ini adalah sebaik-baik ikutan. Kau letaklah 100 pakar ke 1000 pakar ke apa 1000 teknologi sekalipun, biarlah orang kata sunnah ni kolot, biar orang kata apa, tapi hanya orang yang diuji dengan sakit, dengan parahnya, mereka akan bertambah. Bila diuji dia akan balik-balik dengan sunnah, dia akan lihat kehebatan sunnah dan dia akan nampak subhanallah betapa hebatnya apabila manusia akhir zaman dia kembali memahami apabila kita nak berubat cara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam okey, tadi ada seorang orang baru kita iaitu Nur Zehan Osman. Terima kasih Kak
Kak Sineng, insyaAllah besok kita kongsi dengan orang awam. Mungkin orang awam mesti nak tahu. Ya, adakah kita berborak ni tak ada bukti ke apa. InsyaAllah ada bukti dia. Setiap pesakit yang berubat dengan Ustazah tu semuanya ada bukti-buktinya. Ya. Salam Ustazah, mohon tanya, lupa saya. Teh kopi yang kotak hijau tu jenis apa yang boleh diminum? Okey, macam ni. Kan Ustazah kata, ya, tinggalkan Nescafe, tinggalkan Milo. Kita tahu ya kandungan-kandungan di dalam tu dan sebagainya. Kita nampak diri kita sebenarnya lebih sihat, kita tinggalkan benda-benda tu. Maksud Ustazah, kopi Cak Hantua. Kopi Cak Hantua tu ada di pasaran yang warna hijau. Kopi Hantua tu warna hijau. Harga dia pun murah, RM3 lebih. Dan kita makan dengan jangan dengan gunakan gula. Kita gunakan madu lebah duduk di kawasan bunga habatus sauda. Jadi kalau di luar ya persatuan ada dalam satu ni kita ada jual dalam harga tak silap saja RM89.98. Saya tak ingat dalam tu sebab madu lebah duduk bunga habatus sauda bukannya madu campur dengan habatus sauda. Kalau madu tu campur dengan habatus sauda sampai kita nampak habatus sauda biji, tolong jauhkan. Itu memudaratkan. Kalau ada orang menggunakan hujah madu habatus sauda tu tolong letakkan jauh-jauh sebab itu bukan yang selamat. Itu yang dicipta oleh manusia. Tetapi kalau madu lebah bunga habatus sauda, lebah tu duduk di bunga habatus sauda, maka di situ ada mizaznya yang tersendiri. Jadi sesuai diminum dengan kopi Cak Hantua warna hijau. Dan salah satu yang kami persatuan cuba buat yang ini yang kita cuba dapatkan iaitu honey coffee. Jadi mana tak payah pesakit-pesakit susah, kami persatuan dah tolong carikan. Jadi kita nak dapatkan nanti madu yang macam mana dan sebagainya supaya kita nak bantu orang-orang awam yang jenis yang kita minum dia akan selamat. Nanti kita akan nampak perbezaan. Sebab Ustazah tengok orang makan Nescafe, efek dia apa. Sebab tu dia kata tinggal. Kalau orang yang ada masalah jantung, tinggalkanlah benda-benda macam Nescafe dan sebagainya. Itu nasihat Ustazah yang utama. Sebab tu saya kata benda macam 3 in 1, 4 in 1 tolonglah tinggalkan. Kopi gantang, kap gantang boleh Ustazah. Kopi Cak Gantang boleh Tapi kita perhatikan kalau kopi yang orang Melayu kita buat, pastikan jangan ada gula. Dia ada persen-persen dia. Persen tu kita kena tengok. Sebab ada kopi yang dia campur dengan gula. Itu yang kita kena elakkan. Kita kena tahu persen-persen. Sebab ada yang campur dengan margarin, campur dengan ni. Bahan-bahan yang dicampurkan. Jadi kalau kopi dia pure, dia buat dengan macam mana, kita kena tengok cara proses dan sebagainya. InsyaAllah. Jadi ada apa Ustazah? Ada tadi Ustazah tertarik sebelum Ustazah penutup. Ustazah ada tertarik dengan seorang nama Nur Zehan Osman. Nur Zehan Osman 293. Saya guna Al-Warid je pun dah nampak keberkesanannya. Boleh tak Ustazah nak bercakap dengan Nur Zehan Osman? Boleh tak? Ada tak Nur Zehan Osman? Ada? Boleh Ustazah nak cakap? Boleh naik Ustazah ni? Jap. Okay, Ustazah dah jemput, kita tengok. Kalau Nur Zehan kata saya ni mungkin orang baru, dia kata saya guna Al-Warid je pun dah nampak kesanannya. Sebab kita suruh tinggalkan benda-benda di luar, apa berlaku, jangan panik dan sebagainya. Nak ajar kita keyakinan. Kejap, Ustazah tengok kalau kita dapat dengan ni sebelum Ustazah nak penutup ni. Sebelum Ustazah penutup. Okay, Assalamualaikum Nur Zehan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, mungkin suara tu tak berapa dengar. Okey, jadi bila dapat Al-Warid tu beli dengan daripada persatuan? Dalam 2 minggu lepas. Lebih kurang 2 minggu lepas lah macam tu. Dah habis pun dah Ustazah. Saya guna satu badan. Guna satu badan. Tapi makan tak? Ustazah suruh makan, you buat tak makan? Saya ada minum. Mula saya tak perasan. Lepas tu saya tengok komen-komen semua kena minum. Dah tinggal sikit tu saya minum. Lepas tu Alhamdulillah saya buang air besar pun senang. Asalnya beli tu sebab ada rasa macam dekat telinga ni ada macam kuping-kuping. Macam kuping-kuping saya pun tak tahulah apa penyakit tu kan. Lepas tu itu dah elok. Dah sapu Al-Warid satu badan semua. Itu dah ada kurang.
Ustazah tahu tak? Tiba-tiba penyakit yang lain pula keluar. Macam dekat lubang dubur tu ada macam satu benda benjol keras. Tapi Okey. sekarang dah susut dah, dah. Puan tinggalkan di luar sabun shampoo luar semua, puan dah Dah. tinggalkan semua ubat di Ah, luar semua dah tinggal. semua dah tak pakai. Saya guna limau purut, mandi selama berapa hari sementara sabun aspa tu sampai. Dah habis buah limau purut, saya guna daun pula. Sampai rambut-rambut semua pakai daun limau purut. Mandi guna tu je. Alhamdulillah. Sabun aspa dah sampai belum kat rumah? Dah, baru hari ni saya dah guna dah. Sangat sedap. Masya Allah, tak boleh nak kata lah. Segar dan selesa. Tapi puan belum cuba lagi batik amal, batik aspa tu belum lagi. Okey, belum saya. Nantilah ada. Puan ada rasa sakit apa sebenarnya? Asalnya tu yang sakit dalam telinga lah. Saya tak tahu apa benda yang dalam telinga saya ni. Kalau saya korek-korek ada macam air. Lepas tu bila dia gatal, kadang-kadang sakit. Lepas tu macam ada kuping-kuping. Saya tak nampak dalam telinga kan. Saya tak tahu apa benda. Tapi dulu-dulu berapa tahun dulu, 5 tahun lepas saya ada kena macam dekat atas kepala ni macam ada kuping-kuping. Dah elok. Mungkin dia tertinggal dekat telinga lagi kot. Saya ingat lah macam tu lah. Okey, jadi sebenarnya tak ada, nanti tu puan tunggu bila ada order yang batik amal, batik aspa itu yang kena masuk dalam telinga. Lepas tu jangan dikorek. Saya akan ajar guna Al-Warid, letak batik amal kanan kiri. Nanti puan dia akan keluar semua. Dia akan keluarkan semua puan. Nanti keluar sampai telinga kita elok balik. Sampai elok semuanya. Saya belum beli lagi tu. Nantilah ada rezeki insya-Allah. InsyaAllah. Jadi puan apa-apa pun tenang dan alhamdulillah. Sebab tu saya kata setiap orang tindak balas dia tak sama. Sebab apa dia ikut kepada kita. Sebab tu sunnah ni kita pernah jatuh 10 tahun yang lalu pun dia akan tunjuk lebam tu di mana. Sebab tu saya kata kalau kita sihir dia akan keluar. Ada orang dia ada keluar bentuk air. Macam ada orang air dia keluar tapi itu ialah kimia. Tapi ada orang air yang air bisa. Maknanya kimia tu air bisa. Tapi ada orang tu dia memang kalau kita letak tu ada keluar yang rebung kaca-kaca semua keluar. Jadi kalau kita jatuh 10 tahun yang lalu dia akan tunjuk. Sebab cuma Saza nak beritahu puan, rambut ada gugur tak? Ya banyak gugur. Saya perasan banyak pula gugur ni. Sebab bila gugur, puan jangan panik. Sebab apa? Racun tu semua tengah keluar. Nanti bila puan dah mula makan batik amal, batik aspa balik dah rawat betul-betul, rambut kita ni semua akan elok balik. Lebih baik daripada rambut yang sebelum ni. Ataupun potong ke Ustazah rambut? potong. Nanti sebaiknya puan potong, puan letak ni Al-Warid dekat kulit-kulit kepala ni. Nanti puan rasa memang lain macam. Penglihatan kita rasa lain, cuma Ustazah rasa puan ni sakit ni, Ustazah tahu Ustazah ada kan, Ustazah dah buat lebih 20 tahun perubatan sunnah ni. Jadi bila pesakit yang macam puan tu ramai kan. Jadi bila saya kata kalau gatal telinga jangan dikorek. Puan kena beli juga batik amal, batik aspa tu nanti bila masuk dalam telinga tu jangan dikorek, nanti rosak kat dalam saraf kita tu penting. Tu ada saraf penting. Jadi nanti dia akan keluarkan tu bisa tu dah keluar, gatal semua tu dah keluar elok. Nanti kulit kita elok. Puan jangan panik, nanti bila dah elok nanti rambut kita semua akan elok balik. Akan lebat balik, akan puan rasa subhanallah. Ada juga nanti kalau nak balik warat lagi, nak potong rambut, nak letak satu kepala semua. Tapi puan ambil juga tu batik amal, batik aspa. Sebab ada kaitan sebab telinga tu dia ada saraf dia tu, ada sebab benda tu bila kita ada jangkitan kuman dalam telinga kita dan sebagainya, ada pembengkakan dalam tu, ada saraf. Saraf tu perlu dirawat, ada pembengkakan dalam dia tu. Betul. Jadi sebab tu kadang-kadang kita ni kan, jangan kita tunggu sampai dia ni tak kena keluarkan. Nanti IBC tu semua akan keluar sendiri. Okey puan, alhamdulillah. Maknanya maknanya itulah orang yang bersungguh-sungguh. Sebab tu saja batik amal, batik asma ni hanya orang yang betul-betul bersungguh-sungguh nak berubat cara sunnah je saja akan jual. Kalau persatuan akan jual. Kalau orang saja nak batik amal, batik asma, memang kita orang tak akan bagi. Sebab benda susah dapat. Begitu juga Madu Foundation. Okey, Madu Foundation ramai yang tanya Ustazah. Tawaran yang biasa kita dapat yang botol yang kecil macam tu botol yang kecil macam tu sebiasanya dalam 200.5, 1.5 dan sebagainya. Tetapi Persatuan Perubatan Sunnah yang kita dapat kata bila ni dalam lebih kurang lah besar macam ni atau sebaru macam ni madu ahmar tu kita dapat harga 100.5. Jadi kena rebut luar, tak banyak, cuma hanya ada dalam 200 bekas saja kita boleh bagi seorang sikit. Jadi kena rebut peluang. Macam itulah Madu Foundation
Kalau jerawat-jeragat kulit kita, muka kita, itulah. Kalau orang nak rawat eczema dia, nak rawat apa, kalau gatal dekat telinga tu masukkan, atau kalau mata kita bengkak atau mata kita ada bisa dan sebagainya, letakkan madu Puan Ahmad tu dekat dalam mata, dia akan keluar air bisa dan sebagainya. Lepas tu mata kita akan stabil balik telinga. Jadi semua orang baru kena rebut. Ya, dan orang lama bukan dia rebut sebab hanya ada 200 saja, tak banyak. Sebab apa? Ini pun Ustazah bagi, kita dapat harga 150 sahaja. Jadi sebenarnya terlampau murah. Kalau ikutkan harga dia mahal tu. Ustazah tak mahu cerita kan harga dia 500 sebenarnya kalau kita kira. Tapi 200 tu memang kita beri kepada siapa cepat dia dapat. Jadi ambil peluang dan insya-Allah ya nanti itu adalah kami Persatuan Perubatan Sunnah sentiasa nak kongsi yang baik. Nampak tadi Ustazah ini berita baik untuk semua pesakit sunnah ya. Ustazah buat, dia bukan hanya sekadar lipstick, dia ialah merawat bibir kita dan juga pipi kita lah, sambil macam orang tengok macam foundation tapi dia tidak ada warna apa dan sebagainya. Tapi ini buat daripada honey dan bagaimana macam Ustazah kata tadi kan, dia merahkan ni dan letak dekat bahagian pipi ni. Ustazah kata dekat bahagian pipi ni kan, Ustazah cuba nampak ni, Ustazah letak je bahagian pipi ni kan sini. Dan insyaAllah kita sikit-sikit lah depan set-set girl lah. Kita suri rumah sesuai lah untuk suri rumah kan. Macam ni je. Kita dah macam tu insyaAllah ya. Kita akan lancarkan pada 19.10. Persatuan akan lancarkan pada 19.10. Kebetulan kita menyambut Maulidur Rasul. Dan ini memberi peluang kepada semua pesakit-pesakit sunnah untuk membuat income. Dan kita akan ada banyak lagi yang kita nak beri kebaikan kepada semua pesakit sunnah. Supaya ini adalah kebaikan untuk semua insyaAllah. Dan sampai di sini saja daripada Ustazah. Terima kasih kepada yang sudi mengongsi dan sebagainya. Kalau anak-anak ada jerawat, anak-anak ada jerawat nanti esok Ustazah akan tunjuk. Anak-anak ada jerawat, jeragat dan sebagainya. InsyaAllah benda tu akan tengah siap. Di mana parti amal tu Ustazah jadikan bentuk sesuatu kita buat tentenya je. Jadi anak pergi sekolah ke apa semua ya, nampak sampai kulit kita elok semuanya insyaAllah. Sebab perubatan sunnah ni dia pastikan dia bukan hanya merawat penyakit, kalau tanda orang tu sihat, jadi kulit dia pun jadi sihat dan dalam tubuh badan dia sihat. InsyaAllah daripada Ustazah, insyaAllah Madu Ahmad ambil peluang untuk semuanya. Mudah-mudahan Allah memberi kebaikan dan keberkatan. Sekian daripada Ustazah. Madu maaf Ustazah, sukatan terbaru untuk anak. Ya, okey. Minta maaf. Madu, sukatan untuk anak yang terbaru. Parti Ahmad 1 titik lepas solat ya. Parti Ahmad 1 titik lepas solat. Tahajud tahajud dan solat fardu ya. Lepas tu parti aspa 3 titik lepas solat dan juga parti aspa masuk dalam mata dia setiap kali waktu solat ya. Lepas waktu solat, waktu azan letak dalam mata dan juga di bahagian umbun kepalanya dan letakkan parti Ahmad pusat. Okey. Dan madu Ahmad kalau ada ataupun madu doan kalau ada, bagi dia makan setiap kali secalik waktu tahajud ataupun waktu pagi sebelum dia makan apa-apa. Makan secalik saja, jangan banyak-banyak. Ya, mudah-mudahan kebaikan. Dan sapu El-Warid, malam dia nak tidur atau lepas mandi, hujung rambut sampai hujung kaki. Jadi dah tak perlu banyak. Dan buat apa yang Ustazah ajar tu dalam tempoh 1 minggu sahaja. Sebab makin lama dia akan makin kuat. Sebab antibody dia dah kuat. Sebab bila antibody dia dah kuat, perjalanan darah dia dah stabil, dah tak perlu makan banyak. Ya, dan tunggukan nantilah daripada persatuan kami ada buat hot chocolate yang sihat, yang selamat, di mana hot chocolate ini akan kami akan launching dan kita akan cari sesiapa yang nak menjadi ejen kepada untuk kami jual hot chocolate ni dan masing-masing nak menjadikan ini sebagai kongsi kepada orang awam minum yang sihat dan selamat, tak ada gula. Dan sambil tu anak susah nak berak, dia jadi senang nak berak anak jadi mudah lancar beraknya jadi mudah-mudahan Allah memberi kebaikan dan keberkatan kepada semua. Sekian daripada Ustazah, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jadikan istighfar kita kepada Allah Ta'ala dan kita sentiasa dengan istighfar itu dia akan meningkatkan darjat seseorang itu. Semakin racun keluar, banyakkanlah istighfar kepada Allah. Melainkan itu semua Allah Ta'ala memberi kifarah di dunia dan akan mempercepatkan proses-proses penyembuhan kepada kita semua. Sekian daripada Ustazah, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.